مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita ada qiyamul lail secara ringkasnya dan salat subuh berjemaah. Alhamdulillah hari ini dah masuk 17 Ramadan. Maknanya 17 hari kita sudah berpuasa. Kita sekarang berada dalam fasa kedua, yang mana ulama telah membahagikan Ramadan itu kepada 3 fasa. Fasa 10 malam pertama, 10 malam kedua dan 10 malam terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusshiyam. Kutiba ay wajaba. Yani kutiba dengan makna wajibah, yakni diwajibkan ke atas kamu, siyam, yakni berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu, semoga kamu mendapat takwa daripada Allah. Surah Al-Azim. Itu ayat yang menceritakan pasal puasa banyak, ya. Ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang puasa, ya, tentang kelebihan di Ramadan. Begitu juga kalau kita tengok hadis Nabi, banyak menceritakan kelebihan Ramadan. Ramadan ni Allah Ta'ala nak bagi pada siapa? Allah Ta'ala nak bagi pada orang beriman. Maknanya kalau orang beriman, dia akan dapat Ramadan sepenuhnya keberkahan itu. Kewajipan tu tak kira lah kamu beriman ke tak beriman ke, memang wajib. Memang wajib berpuasa Ramadan. Jadi orang yang berpuasa ialah termasuk dalam orang yang beriman. Ayat menyebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ni, tuan-tuan perempuan, kalau tak beriman macam mana nak puasa? Maknanya kita akan jadi orang beriman. Walaupun kita kurang iman, bulan puasa kita jadi orang beriman. Ramai, dekat masjid pun ramai. Ini keberkahan, ya, keberkatan puasa tu. Tak sembahyang pun jadi sembahyang. Ini keberkatan yang Allah Ta'ala beri, ya, dalam Ramadan. Jadi kelebihan Ramadan ni, tuan-tuan perempuan, Allah nak hantarkan Ramadan kepada kita, Allah bersihkan dulu. Serupa Perdana Menteri nak datang lah, dia akan bersihkan kawasan dulu, ya. Mana tar jalan berlubang ditarkan, ya. Longkang tersumbat dibersihkan, ya. Mana-mana pendatang yang tak ada IC tu memang tak adalah hari Perdana Menteri datang. Maknanya kalau Perdana Menteri mau datang sini, bukan semalam hantar surat, 2 bulan yang lepas
atau sebulan yang lepas dah hantar surat daripada Datuk Bandar, daripada Putrajaya kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur, Perdana Menteri nak melawat Surau Al-Hidayah contoh. Makanya dibersihkan segala-galanya bila Perdana Menteri datang. Semua okey, tandas okey, jalan okey, semua bagus. Itu Perdana Menteri nak datang. Tapi kalau Ramadan nak datang, Allah Ta'ala bersihkan dulu. Salah satu di antaranya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan." Bila datangnya bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan ni nak tak nak memang dia datang. Futihat abwabul jannah. Allah buka pintu syurga dengan makna pintu rahmat Allah. Wa ghulqat abwabun nar. Dan Allah tutup pintu neraka dengan makna Allah tutup ruang untuk kita buat dosa. Wa sulsilatis syayatin, dan Allah Ta'ala belenggukan syaitan-syaitan. Maknanya Ramadan ni ada 3 benda. Allah buka pintu syurga, maknanya Allah buka pintu rahmah, yakni pintu kasih sayangnya pada kita. Ni untuk Ramadan. Lepas tu tutup ruang untuk ke neraka. Sebab tu memang tak wajar lah kalau ada orang tak puasa. Kita tak perlu nak berbicara pasal orang tak puasa lagi dah. Bukan masa untuk berbicara tentang orang tak puasa. Kita berbicara orang yang berpuasa. Sebab Allah dah tutup pintu neraka. Ruang untuk masuk neraka ni Allah dah tutup. Kita yang pergi buka buat apa? Masih melakukan dosa, Allah dah tutup ruang tu, kita pergi buka pula. Dan wasul silatus syayatin, dan Allah belenggukan syaitan. Maknanya hadirnya Ramadan ni dah bersih dah. Sebelum ni kita dikacau ganggu oleh syaitan, sekarang syaitan pun kena belenggu, pintu neraka pun tutup, pintu syurga buka. Ini Allah Ta'ala nak bagi kita ni. Maknanya satu Ramadan yang mulia. Jadi kalau kita masih melakukan perkara yang membawa ke neraka, subhanallah, memang tak kena. Memang tak kena cara dia macam tu. Sebab itulah ayat disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dengan lafaz beriman nak beri puasa. Makanya tuan-tuan puan-puan, kita kena puasa sebagaimana Nabi berpuasa. Sekarang ni kita niat puasa macam Nabi. Selepas niat tu, kita puasa ada bercanggah dengan Nabi puasa. Kita berbuka juga bercanggah dengan Nabi berbuka. Sahur juga kita tidak mengikut sahur Nabi. Niat sama. Aku puasa esok hari kerana Allah. Cukuplah tu, kalau nawaitu sauma ghadin an ada ifad di Ramadan tu, itu susunan dia. Tak, budak-budak duk belajar tu. Niat ni sekadar kita menyebut esok nak puasa kerana Allah. Itu niat dah tu. Aku puasa esok hari kerana Allah. Dah ada hati lagu tu. Macam tu dah hati kita. Dah puasa dah tu. Jadi tuan-tuan, niat serupa Nabi. Macam mana kita berpuasa? Ramai orang yang berpuasa tapi tak solat. Tak serupa lah hak Nabi. Puasa ni bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi menahan segala-galanya dan melaksanakan kewajiban. Ramai tak puasa. Contohnya orang berniaga di pasar Ramadan. Tidak semua, tapi ada di antara peniaga-peniaga mencari keuntungan dunia yang tidak seberapa hingga meninggalkan solat. Biasanya solat asar yang ditinggalkan, kerana dia hadir selepas zuhur, masuk waktu asar, waktu itulah orang ramai, dan berakhirnya bila masuk waktu maghrib. Duduk simpan barang, sekejap je masuk waktu isyak. Ada orang yang tertinggal 2 waktu, ada peniaga yang tertinggal 1 waktu.
Ada peniaga yang sembahyang kat situ, alhamdulillah. Ini banyak kategori. Ini yang dikatakan puasa tak ikut Nabi. Niat dah ikut Nabi dah. Bila mari kat puasa tak ikut Nabi. Orang yang tak sembahyang, puasanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Kalau begitu kena sembahyang lah. Bukannya kalau begitu tak payah puasa dah. Dah tak sembahyang. Bukan gitu jawabannya. Jawabnya bagi orang yang tak sembahyang, bila puasa je kita kena sembahyang lah. Sebab puasa itu mendidik untuk menjadi baik. Kalau kita tak sembahyang, kita jadi orang yang sembahyang. Itu puasa. Begitu juga amalan harian kita. Adakah kita menundukkan pandangan kita? Adakah kita berpuasa mulut kita daripada berbicara yang melanggar syariat? Ini puasa seperti Nabi puasa. Puasa segala-galanya. Anggota kita berpuasa daripada melakukan dosa. Maknanya diri kita semua yang ada pada diri kita ni mestilah berpuasa. Dan adakah kita pula berbuka sebagaimana Nabi berbuka? Kat sini memang kalah. Memang kita kalah. Niat macam Nabi dah, puasa belum tentu, dan berbuka lagilah belum tentu serupa Nabi. Sebab kita berpuasa dengan penuh juadah. Tahun lepas saya pernah berceramah kat sini, saya menceritakan saya telah berjaya berbuka puasa lebih kurang macam sunnah Nabi itulah. Makan buah kurma, lepas tu minum air kosong, air suam ataupun air air manis. Lepas tu pergi solat. Selepas solat tunggu tarawih. Lepas tarawih balik baru makan sikit. Buka dalam hadis Nabi. Nabi berbuka dengan apa? Sebab apa Nabi berbuka macam tu? Kerana untuk senang beribadah. Tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan berbuka dengan buah kurma, lepas tu air suam segelas, lepas tu pergi sembahyang, subhanallah, tak ada mengantuknya. Sembahyang pun boleh cepat. Waktu maghrib ni pendek, tuan-tuan. Kalau kita belasah terus kat situ, semua kuih kita makan, berjenis-jenis air kita bariskan dekat depan kita, bila kita sembahyang, kita akan mengantuk. Masa takbiratul ihram tu, dah takbir bersama menguap. Nak saya buat contoh takbir dengan menguap macam mana? Dia akan Allahu Akbar, kan? Itu takbir dengan menguap dah. Sebab apa? Sebab kita berbuka tak macam Nabi berbuka. Ramai begitu dengan takbir Allahu Akbar. Menguap waktu tu, takbir pun waktu tu juga. Sebab kita tidak berbuka sebagaimana Nabi berbuka. Saya berpesan kepada isteri-isteri saya, berbukalah secara sunnah. Dulu saya cerita dekat sini, tapi saya ulang sekali lagi. Marah bini kita. Dia nak masak lauk tu lah, lauk ni lah, nak kuih tu kuih ni, kalau tak masak pun beli banyak. Saya kata kita berbukalah ikut sunnah. Dia tidak boleh terima hakikat mula-mula kahwin dulu. Tapi 5 tahun kemudian ni, isteri-isteri saya sudah boleh terima hakikat. Dia kata dari mana? Bila bulan Ramadan ni, ambo senang hati. Kau tak payah nak masak apa-apa. Kalau dia pergi pasar Ramadan, beli sejenis lauk saya. Saya tak marah. Lagi saya suka. Saya tengok, kuih ada sejenis, lauk ada sejenis. Okey lah tu. Sebab hikmah puasa ialah untuk kita berjimat supaya kurang makan. Berbelanja sebelum puasa, contoh 500 bulan, bila puasa 200. Ini tidak, sebelum puasa 500 bulan, bila bulan puasa 700 bulan. Sebelum masuk Ramadan, si isteri sudah berbicara, kita rusing abang, nak puasa ni, rusing apa dia? Duit-duit macam mana? Sepatutnya tak perlu risau kat situ. Alhamdulillah, saya sudah berjaya bawa benda tu kat rumah saya. Jadi isteri-isteri kita dah boleh ikut dah. Bagus. Bila masuk bulan puasa dia tahu dah. Dan kita juga mengajar anak-anak kita supaya makan cukup sederhana. Kerana Nabi macam tu berbukanya. Kalau tuan-tuan buat, insya-Allah kita sembahyang tarawih tak mengantuk. Tapi kalau kita makan banyak, subhanallah, buat jamuan, lagi
orang besar datang, ya, lagi besarnya jamuan, lagi besar datang, lagi besarnya jamuan, maka berlaku pembaziran. Yang tu yang dikatakan kita niat puasa ikut Nabi, selebihnya kita tak ikut Nabi. Jadi ajarlah anak-anak isteri kita berjimat. Gas tahan lama. Gas tahan lama. Habis tu kurang masak. Tapi semua hakikat tu tuan-tuan, payah belaka nak ikut tu. Nak berbuka puasa cara Nabi ni payah nak ikut. Nak berpuasa cara Nabi payah nak ikut. Boleh ikut tapi payahlah macam tadi dah. Begitu juga bersahur, ada kita sahur cara Nabi, terpulang. Ada orang sahur pukul 3 pagi, sahur terus lah, malam kawan tak bangun. Ataupun ada juga suami yang berpesan kepada isterinya, tak payah kejut abang lah, abang dah makan awal-awal lagi. Suami beriman bukan pesan macam tu. Pesan, tolong kejutkan abang pukul 5 atau 5 suku. Sebab Nabi sebut hadis, bersahurlah kamu, kerana bersahur itu ada keberkatan di dalamnya, yakni hujung-hujung nak masuk waktu subuh. Nabi suruh kita bersahur. Sebab apa? Bila kita bersahur dekat waktu subuh, logiknya tak tidur lah kita semai subuh lah. Tapi kalau kita bersahur pukul 3, pukul 4, kita tidur lagi. Sebab tu Nabi maknanya dekat dengan subuh sahur. Lepas sahur kita boleh solat lagi. Gitu tuan-tuan. Itulah puasa. Dia puasa ikut Nabi. Sebab kalau kita baca hadis Nabi tentang puasa ni banyak. Dan salah satu di antaranya berdoa sebelum berbuka. Maksud berdoa sebelum berbuka ni bukan kata doa berbuka tu tak. Nabi SAW ajar kita doa yang mustajab di bulan Ramadan. Di antaranya ialah doa sebelum berbuka puasa. Maknanya 5 minit, 10 minit sebelum buka puasa, panggil anak isteri duduk kat meja, berdoa panjang-panjang. Ya, berdoa, ya Allah berkatilah Ramadan kepadaku, ya. Ya Allah, bagilah Ramadan ini selesai sampai hujung Ramadan. Damaikanlah hidup kami, aman tenteramlah hidup kami, teranglah hati kami, cerahkanlah hati kami, berkatilah hidup kami, murahkanlah rezeki kami. Waktu nak buka kita sibuk dengan makanan tadi. Sebab itulah kita puasa berbuka cara Nabi ni memang semua kita boleh buat cara Nabi kalau kita ikut cara Nabi betul. Sebab Nabi tidak kalut dengan makanan. Lah ni kita tidak sempat berdoa sebab kalut dengan makanan. Bini kita pun hidang ni tak sempat nak berdoa. Kita mendidik anak isteri kita macam lagu tu, ya. Macam tu kita didik. Jadi bila masa nak berdoa, Nabi bila dia makan sikit buah tamar, air ataupun benda-benda manis, isteri-isteri Rasulullah tak kalut lah. Makanya digunakan oleh Nabi SAW untuk berdoa sebelum berbuka. Itu doa, antara doa mustajab di bulan puasa ialah doa sebelum berbuka. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam bulan puasa ni, ya, kena puasa cara Nabi, berbuka cara Nabi, bersahur cara Nabi, niat cara Nabi, dan beribadah cara Nabi. Dia jangan jadi macam bola sepak. Peringkat pertama, ya, lepas tu pergi kepada suku akhir, separuh akhir. Ramai bola, ramai. Lepas tu suku akhir kurang sikit, separuh akhir kurang sikit. Lepas tu akhir tu je, dua tu je. Jangan jadikan Ramadan seperti itu dari sudut ibadah. Mula-mula malam tamu ramai sampai malam ke-7, malam ke-10. Lepas malam ke-10 kurang. Sampai malam ke-20 lagi kurang, 10 malam terakhir tak ramai. Tapi alhamdulillah ada masjid-masjid yang buat program Qiyamul Lail semenjak 15
malam ni. Malam maknanya 2 hari lepas dah buat dah. Kalau masjid kat saya tu masjid Camodable. Buat qiyamul lail 10 malam terakhir. Kita ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para sahabat 10 malam terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengejutkan anak isteri dan sahabat-sahabatnya lah untuk berqiyamul lail. Dan para sahabat Nabi meninggalkan tempat tidur isterinya. Maknanya beribadahlah 10 malam terakhir. Ramadan nak pergi dah, ya. Maknanya yang berbaki ada 13 hari lagi. Jadi 13 hari, 3 hari lagi kita akan masuk fasa ketiga Ramadan. Jadi kena tambahkanlah amalan kita, ya? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah qiyamul lail, hidupkan malam itu. Tadi tak ramai, mungkin malam esok ramai kot. Ya. Sebab apa? Kelebihan di bulan Ramadan ni dia tak sama. Barang siapa berpuasa sunat di bulan Ramadan, pahalanya seperti sembahyang fardu. Dan barang siapa sembahyang fardu di bulan Ramadan ni, pahalanya serupa 70 kali sembahyang fardu di luar Ramadan. Ulang sekali lagi hadis itu. Sembahyang sunat di bulan Ramadan, pahalanya serupa kita sembahyang fardu. Makna sunat dengan fardu ni besar pahala sembahyang fardu. Dan barang siapa sembahyang fardu pula di bulan Ramadan ni, memanglah sembahyang fardu kena sembahyang seumur, selalu kena sembahyang. Pahala dia seperti 70 kali sembahyang fardu. Sebab gandaan dalam hadis Nabi itu, ibadah di dalam Ramadan ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 70 kali ganda. Subhanallah tuan-tuan. Kita kena kejar Ramadan, lebih-lebih lagi Lailatul Qadar. Banyak kita baca dalam WhatsApp ke apa ke tentang kelebihan Ramadan dan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni saya nak terjemahkan macam ni. Pernah pergi Giant? Jawapannya ya. Nak Giant. Beli kad Giant, ada kad dia sama juga dekat Tesco ke Jesco ke, dia ada kad dia murah sikit lah. Dia ada persen. Kalau ada kad dia ada kad Tesco, ada kad Jesco kan. Lepas tu dia buat cabutan bertuah setahun 2 kali dekat Giant ke. Hadiah dia kereta, contohnya Myvi. Hadiah nombor 1 dia kereta Myvi. Hadiah nombor 2 dia motor Superbike 350 ya, Kawasaki, harga 30,000. Hadiah nombor 3 Yamaha. Hadiah nombor 4 Honda. Hadiah nombor 5 peti sejuk besar. Hadiah nombor 6 mesin basuh besar. Ya. Sampailah ada 30 hadiah. Ahli-ahli yang selalu pergi beli dekat Giant tu, dia ada kupon dia kan. Kupon cabutan bertuah. Pada 26 hari bulan 6 cabutan bertuah ada 30 hadiah. Semua pakat pergi, betul? Semua pergi situ untuk apa? Setiap orang yang datang itu tersemat di hatinya bahasanya, kalau boleh biar akulah orang yang dapat hadiah nombor 1 kereta Myvi. Tak ada pergi tak. Aku nak hadiah nombor 30, tak ada. Semua yang pergi itu semua dia berharap dirinya lah yang mendapat hadiah nombor 1 kereta Myvi tadi. Tunggu 362. Oh bukan lagi, saya 363. CP dah. Baca nombor dapat. Tak dapat lagi nombor dia ni, 363 dia punya nombor ni. Asyik CP je. Sampailah hadiah yang terakhir. Semua orang ada 1,000 tadi. Ya, kalau ada 500 orang, semua tunggu kat situ. Sebab setiap orang yang hadir itu semua berkehendak semoga dirinya lah dapat hadiah Myvi tadi.
Silalah dibacakan nombor terakhir, dapat kepada siapa orang tu je dapat. Yang tunggu beribu-ribu orang tadi tak dapat. Tapi kita sanggup tunggu sebab kita berharap kita dapat. Itu pun belum pasti. Itu belum tentu dapat dekat kita. Seorang je akan dapat kereta MyB tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi cabutan bertuah yang Allah offer kepada kita, semua dapat. Lailatul Qadar umpama cabutan bertuah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suruh datang ramai-ramai. Dan yang datang tu semua dapat. Subhanallah. Kalau kita sanggup menunggu dekat Giant tu untuk dapatkan cabutan tuah seorang je dapat, kenapa kita tak sanggup menunggu Lailatul Qadar yang mana semua dapat? Sebab kita tak nampak. Yang tu kita nampak kereta tadi, tapi Lailatul Qadar kita tak nampak. Walaupun Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini surah yang selalu dibacakan. Allah Ta'ala menceritakan sendiri tentang Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, yang disebut Nuzulul Quran ini sekarang ni, yang kita sambut Nuzulul Quran ni. Cuma tarikh tu ulama berbeza pendapat. Ada kata 17, ada kata 21. Kita jangan kira tarikh tu 17 ke 21 ke 12 ke, tapi kita kira bahawasanya Al-Quran itu memang diturunkan di bulan Ramadan. Bila Al-Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit pertama, ialah pada bulan Ramadan. Semua isi Quran tu. Lepas tu daripada Allah turun tu ke langit pertama tu, Jibril wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit sampai 32 tahun. Tapi permulaan turun sekaligus itu daripada Lauh Mahfuz kepada langit pertama itulah, ya, yang dihantar oleh Jibril tu. Bila Allah turunkan sekaligus tu pada malam Lailatul Qadar. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadar. Allah turunkan semua Al-Quran. Dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah Ta'ala turunkan dia Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran. Maksud turun Quran macam mana? Sedangkan Nabi terima wahyu sekejap-sekejap, terima wahyu, 2-3 hari lagi terima wahyu. Apakah maksud turun bulan Ramadan? Yang dimaksudkan diturunkan Al-Quran daripada bulan Ramadan ialah serentak tadilah, daripada Lauh Mahfuz. Lepas tu Jibril wahyukan sikit-sikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudkan, yang dimaksudkan Allah turunkan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya nama bulan Ramadan ni sebelum Nabi tu dah ada dah nama Ramadan tu, nama bulan tu. Allah Ta'ala jadikan nama bulan Rejab, Sa'ban, Ramadan, Syawal tu sebelum ada Nabi lagi. Itu dia, ya, tuan-tuan, tentang diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lagu mana Lailatul Qadar ni? Allah tanya, patut Allah jawab. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya bukan setakat 1000 bulan, lebih pada itulah. Khairul, baik, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan beribadah. 1000 bulan bersamaan 84 tahun. Maknanya siapa beribadah pada malam Al-Qadar seumpama dia beribadah 84 tahun. Kalau dia sedekah malam tu RM1, seumpama dia sedekah setiap hari RM1 selama 84 tahun. Lama. Biasanya kita orang Malaysia ni hidup dalam 75 tahun gitu je. Adalah orang panjang 80 tahun. Biasanya dalam 70 gitu je. Dapat satu malam Al-Qadar seumpama 84 tahun. Itu kan sedekah RM1. Saya bacakan ayat habiskan. Tanazzalul malaikatu waruh. Turun malaikat-malaikat pada malam tu, malaikat turun tengok kita. Waruh dan Jibril, nama ar-ruh tu maknanya Jibril. Maknanya Jibril pun turun mari tengok bersama malaikat-malaikat lain. Pada malam itu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menjalankan perintah Allah. Biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Makna sejahtera kat sini, berkatlah malam itu sehingga terbit fajar. Maknanya keberkatan Lailatul Qadar ni bermula bila? Bermula maghrib sampai subuh. Maknanya siapa beribadah pada malam itu, dia dapat Lailatul Qadar. Maknanya kalau kita datang tarawih setiap malam, kita dapat. Apatah lagi kita bertahajud. Senang nak dapat. Itulah yang saya maksudkan cabutan bertuah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Semua dapat. Semua dapat. Cuma kita nak ke tak nak cabutan bertuah tu. Itu je. Siapa hadir dia dapat. Sebab itulah kalau kita buat hari keluarga, biasanya lah. Ni kalau dulu-dulu ada orang dapat tak dapat. Ni buat hari keluarga, semua siapa datang semua dapat hadiah. Cuma kecil dengan besar je. Sama juga Lailatul Qadar. Semua dapat, cuma berbezanya sebanyak mana kita beribadah. Orang yang beribadah banyak, dia dapat hadiah besar. Orang yang beribadah sikit, dia dapat hadiah sikit. Sebab itulah sedekah setiap malam. Malam ni RM1, malam ni RM1. Kena kalau Lailatul Qadar, kita dapat serupa kita sedekah 84 tahun. Subhanallah. Itu sedekah. Tabung ada, sedekah dah. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, orang mati, kalau dia dibenarkan balik semula ke dunia ni, memang tak ada pun dia. Kalau balik, hantu dia jadinya. Nescaya dia akan memilih untuk bersedekah. Sebab orang mati dia nampak. Kita orang hidup nampak tak sedekah? Allah Ta'ala sebut dah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini perumpamaan, tamthilan yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, pada jalan Allah. Gapo dia sedekah pada jalan Allah ni, bagi kat surga, bagi kat orang miskin, bagi kat sekolah agama, bagi kat masjid, itu fi sabilillah. Maknanya sedekah kerana Allah pada jalan yang diridai oleh Allah. Kamathali habbah, dia jadi serupa biji benih. Sebiji biji benih ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang mana tumbuh satu biji benih tadi, satu pokok, yang mana dia berbuah mi'atu habbah, yang mana buah dia ada buah 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu mi'atu habbah, 100 biji. Maknanya ada 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maknanya Allah ni dia nak bagi kepada siapa saja pahala tu. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi maknanya
Allah nak ganda pada kita lebih pada gandaan itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi penuhilah Ramadan itu dengan keberkahan. Maknanya kalau dalam hadis sebut 1 jadi 70 dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Kenapa kita tidak mengejar yang itu? Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahasa Nabi ialah orang yang bersedekah. Dan Nabi akan hebat bersedekah bila masuknya Ramadan. Nabi itu sedekah tak tinggal. Sunnah Nabi ialah dia tak pernah meninggalkan sedekah Nabi SAW. Bila masuk bulan puasa, Nabi meningkatkan sedekah dia. Sebab tu kita jumpa budak-budak bagilah. Jangan tunggu raya baru bagi duit. Sekarang sebab pahala sedekah raya tidak boleh lawan pahala sedekah Ramadan. Lah ni kita dah sediakan ampau dah, duit dalam sampul untuk budak-budak. Kenapa kita tidak beri sekarang? Sekarang lebih bernilai daripada hari raya. Nak bagi hari raya, bagi dah. Tetapi sekarang kalau kita bagi hari raya kat budak-budak RM10, sekarang bagi RM20 ataupun RM10. Kerana sedekah sekarang lebih bernilai di sisi Allah. Itulah nak amalan Nabi tu. Kita dah biasa hari raya bagi duit, bulan puasa tak bagi lagi, simpan dulu. Salah. Hari raya bagi, bulan puasa lagi kena bagi. Dan nilai RM1 hari raya dengan RM1 bulan Ramadan ni di sisi kanak-kanak, di sisi Allah, nilai di bulan Ramadan ni besar berbanding raya RM1. Di sisi kanak-kanak sama juga. Hari raya RM1 bagi kanak-kanak ialah sesuatu yang nilai yang sikit. Tapi kalau kita bagi sekarang, besar bagi kanak-kanak. Sebab dia tak ada duit. Hari raya banyak, RM1 je. Kanak-kanak akan bertanya, RM1 je pakcik, cuba bagi sekarang. Dia kata macam tu. Keberkahan Ramadan. Jadi itu saya nak datang nak menyampaikan supaya kita berpuasa cara Nabi, beramal cara Nabi. Kalau kita buat cara Nabi, memang kita akan dapat gandaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jadi jangan kita sia-siakanlah Ramadan yang datang setahun sekali. Anggap Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Dan perbanyakkanlah baca Al-Quran, kerana bulan Ramadan ini juga disebut Syahrul Quran. Nabi SAW bertadarrus dengan Jibril alaihissalam. Nabi pun ajar kita sudah payah bertadarrus. Cuma kita kalau kita nak baca 1 juzuk seorang sehari, payah kita berpakat ramai-ramai. Kita berpakat ramai-ramai. Okeylah tu daripada tak baca langsung. Ada orang kata pula yang baca sikit-sikit itu bukan khatam Quran namanya. Kan? Ada orang kata yang baca sikit-sikit itu bukan khatam Quran. Yang khatam Quran maknanya kamu kena khatam 30 juzuk. Betul. Betul orang itu kata macam tu. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita ngaji ramai-ramai ni, saya baca salah, Tuan Haji tegur. Tuan Haji baca salah, sahabat kita Tok Bilal tegur. Maknanya walaupun kita seorang tidak khatam, tetapi kita boleh khatam ramai-ramai. Tapi kenyataan hak kata khatam Quran ni sebenarnya seorang tu, dia kena khatam dia semua. Mampu tak kita? Kurang mampulah, sebab kita baca pun merangkak-rangkak. Di bulan Ramadan ni tuan-tuan, selalu ada je penghalang. Penghalang daripada orang kita jugalah. Dia yang tidak memberi semangat untuk baca Quran, kata itu baca ramai-ramai itu bukan apa khatam hak ramai-ramai itu tidak dikira khatam. Tak? Ada juga orang kata macam tu. Sepatut berilah semangat.
baguslah. Walaupun macam tu, awak juga baca Quran. Jadi kita pedulikanlah suara-suara macam tu. Bacalah sekadar mampu kita, sebanyak mana nak baca. Ni baca surah lazim yang kita mampu baca. Begitu juga kadang-kadang Ramadan ni ada orang ambil mudah tentang Ramadan. Maknanya minta maaf lah, ya. Dulu kalau sebut korek telinga, korek hidung, takut. Lah ni ada orang kita juga, korek lah, tak apa, tak batal pun. Dia macam ni lah, macam ni. Ditakdirkan hukum tu tak batal, okey lah. Hukum asal. Kalau hukum asal batal, macam mana? Sebab tu ya, ajar dulu puasa ni kena jaga betul-betul. Jangan sampai batal. Lah ni kita ringan dia, mudah je. Ya, di dalam mengambil hukum puasa. Jadi kita, biar kita nampak ekstrim di dalam kita melakukan, oh itu tak boleh, ini tak boleh. Nak jaga, takut-takut batal. Ya, korek telinga biasa-biasa ni tak batal. Batin tu batal. Ya, memasukkan sesuatu di dalam al-jawf. Al-jawf ni maknanya rongga perut. Itu asal dalam hadis. Memasukkan sesuatu di dalam al-jawf maknanya rongga perut. Tetapi Imam Asy-Syafi'i menterjemahkan al-jawf bukan setakat perut je, tetapi segala rongga. Ya, mazhab Syafi'i dia ambil cermat. Jadi jaga-jagalah, ya. Puasa kita, semoga puasa kita tak batal. Dan siapa-siapa semalam ada orang tanya, kalau kita lupa nak niat puasa, macam mana? Jadi puasa dia tak sah lah. Tetapi dia wajib menahan diri daripada makan. Buka dalam kitab fiqh. Kita terlupa nak niat, esok kita kena tahan diri juga, tak boleh makan juga. Tapi puasa kita tak adil lah. Sebab itulah kita boleh bertaklid dalam mazhab, ya, selain daripada Asy-Syafi'i, yakni boleh niat hak sebulan terus. Niat hak sebulan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dia macam tu. Walaupun kita niat hak sebulan, tiap-tiap malam kita kena niat juga. Tetapi seandainya kita terlupa nak niat, maka terpakai sebab kita bertaklid. Jadi kita pilih jalan tu lagi selamat. Niat hak sebulan terus, tiap-tiap malam niat. Seandainya terlupa, dimaafkan sebab kita dah bertaklid mazhab selain pada Syafi'i, yakni boleh niat untuk sebulan terus. Dia lagu tu. Kan? Kita belajar semua tu. Kita belajar semua tu daripada dulu sampai ke ni. Ya. Apa soalan lagi? Boleh tak sembahyang tarawih macam ni, tengok handphone baca ayat? Macam-macam. Ada kan? Daripada tahun lepas lagi. Orang panggil ustaz tu ustaz handphone. Saya tak tahu nama dia Khairul ke apa. Ada panggil ustaz handphone. Sebab apa dia selalu tengok handphone? Kalau lah orang tanya boleh tak? Boleh lah jawapannya. Nah, cara ustaz tu bergerak Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Lepas tu habis tu Allahu Akbar. Tak batal. Sebab pergerakan dia tidak mencecah 3 kali. 1, 2. Dia yang batal puasa, yang puasa pula. Yang batal sembahyang bergerak 3 kali. 1, 2 tak batal. Anggota besar bergerak 3 kali batal. Jadi 1, 2. Ini anggota besar. Kalau dia ini 1, tergerak banyak batal. Ini tak batal. Jadi orang tanya pasal tu tak batal. Gemar bunyi. Tes. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi jawapannya tak batal. Cuma bezanya tuan-tuan, kita nak menghadap Allah,
biarlah beradab. Itu je. Yang dilakukan oleh ustaz tadi pada hukum fiqahnya tak batal. Sebab dia tidak bergerak 3 kali. Dia hanya bergerak 2 kali sahaja. Tapi sembahyang ni tuan-tuan, kita ingat, dia bukan fiqah je dekat dalam tu. Dia ada adab. Kalau saya dulu, saya tentera pencen, nak naik pangkat daripada staf sarjan kepada pegawai warrant 2, kita akan pakai pangkat tu dengan CO, Commanding Officer, ataupun Panglima datang tempat kita, ataupun hari ulang tahun tentera darat, Panglima akan pakaikan di perbarisan. Macam tu. Bila nak pakai pangkat, pakaian mesti smart. Benang satu orat pun tak boleh keluar. Ada side gosok. Kunci kereta, handphone, semua tak boleh berada dalam baju kita. Dan RSM, Regiment Sarjan Major, akan cek. Tengok, apa dia? Duit siling pun tak boleh ada dalam poket. Maknanya semua kosong. Jam tak ada, semua tak ada. Nak menghadap pegawai merintah, nak pakai pangkat. Dia nak bagi pangkat kat kita. Tak akan berlaku handphone berada dalam poket. Sebab apa? RSM akan cek awal-awal lagi. Sebagai adab nak jumpa pegawai pemerintah ataupun panglima bila dia nak bagi pangkat pada kita. Kita ni nak menghadap Allah lagi besar daripada panglima. Lagi besar daripada nak menghadap pegawai pemerintah nak pakai pangkat. Kita bawa handphone. Kita boleh angkat-angkat handphone. Sekarang ni kita solat nak tunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kamu tak hafaz ayat tu, padahal kamu hafaz keluarga je lah. Hingga kamu nak baca ayat panjang, kononnya, walhal kamu boleh hafaz surah-surah pendek, yang menyebabkan kamu hilang adab dengan Allah. Apa maknanya tuan-tuan? Ini saya nak cerita. Pergerakan tadi tak batal, tetapi tak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang-sembahyang ni, ya, kita sedang berbicara dengan Allah. Kita jumpa Tok Agong. Boleh tak? Tengah-tengah jumpa Agong, kawai di depan Tok Agong ni. Telefon karang, boleh tak duduk? Tak boleh, dan memang kita tak buat pun. Sebab Agong orang kuasanya besar, dan semasa kita berbicara dengan Agong tadi, kita akan fokus. Kita tak lain, tak ada khayal lain, tak ada. Itulah perumpamaan kalau orang guna handphone dalam solat ni. Umpama jumpa Tok Agong tapi tak ada adab. Nampak? Dengan Allah, kalau dengan manusia pun sudah tak ada adab macam tu, dengan Allah lagilah kurang adabnya. Tapi kita bercakap, dalam hukum fiqh tak apa, janji bergerak tak sampai 3 kali. Memang, tetapi kita terlupa akhlak. Ya? Begitu tuan-tuan. Jadi antara kita dan Allah, sembahyang ni, sebab itulah sembahyang betul-betul tuan-tuan. Berdoa, betul-betul berdoa. Bukan acuh tak acuh. Kalau Nabi SAW takbir Allahu Akbar, tangan sampai ke paras bahu, jari ke paras telinga, tak sama rata macam tu. Buatlah kita sebagaimana Nabi buat solat. Ini tak? Allahu Akbar. Ringkas dia sembahyang, ya. Allahu Akbar. Tak. Kenapa susah sangat nak mengangkat tangan sebagaimana Nabi? Sedangkan kita orang yang belajar hadis Nabi. Nabi mengangkat tangannya hingga paras telinga. Bukan tak perlu nak ukur telinga kat mana, agak-agak. Tapi ada orang sembahyang Allah Akbar. Sami Allah dah tak angkat tangan dah. Kita malas. Sama untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, lepas tu sambil-sambil berdoa tu, tengok sana, tengok sini. Doa juga, tapi doa yang kurang adab. Apa sana doa betul-betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Ni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbana alhamdulillah. Kan? Ada macam tu. Sebab tu kalau kita nak beribadah, fokuskan betul-betul ibadah kita tu. Buat betul-betul. Sebagaimana kita buat betul
untuk mendapat kesempurnaan. Buat kertas kerja elok, semua elok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pukul 7:10 minit biar kita nak berhenti ya. Nak berhenti pun tak kena berhenti, kita nak tarik handbrake tu. Bagi turun meter tu, bagi turun situ jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita berpesan kepada sahabat-sahabat kita, penuhilah ruang Ramadan ni, tak sedut kalut dengan baju-baju anak, baju-baju bini dah ya. Sebab apa Ramadan ni nak pergi dah ya. Dia datang sebulan, dia berada di rumah kita. Datang dia untuk mengampunkan dosa kita. Jadi datangnya Ramadan ni untuk mengampunkan dosa kita dan untuk membebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kena nampak harga tu ya. Waktu ni lah kita orang berdosa nak minta ampun kepada Allah Taala. Sebab saya sebut 3 perkara dalam hadis Nabi ni, last ni Nabi SAW sebut dalam hadis 3 golongan yang doa dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, al-imamul adil, doa pemimpin yang adil. Doa dia tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Pemimpin adil ni macam mana? Pemimpin yang berpegang kepada Quran hadis. Dan ya, kias ijma' ulama' itulah maknanya pemimpin yang berpegang kepada Quran dan hadis Nabi di dalam kepimpinan dia. Ini pemimpin yang adil. Maknanya dia letakkan sesuatu tu pada tempat yang betul. Doa pemimpin adil ni tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Umar Abdul Aziz berdoa, Umar Al-Khattab berdoa, Allah Taala makbulkan. Umar Al-Khattab berdoa, tulis surat, berdoa supaya sungai Nil bertambah airnya. Maka campur surat Sayyidina Umar, karamah yang Allah Taala bagi naik air sungai itu. Sebab apa? Pemimpin yang adil. Doa Sultan Muhammad Al-Fatih nak jumpa Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi hak ditanam semasa syahid, masa mula-mula nak tawan Konstantinopel. Doa dia diterima oleh Allah Ta'ala, pergi cari jumpa kubur Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, setelah 700-800 tahun. Nak jumpa jasad sahabat Nabi yang disorok oleh kerajaan Konstantinopel waktu itu. Doa, maknanya doa pemimpin yang adil ialah doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT. Dan yang kedua, doa orang yang dizalimi. Sebab itulah ingat, kita jangan zalim kat orang. Bila kita zalim kat dia, dia berdoa kepada Allah. Lebih-lebih lagi dia berdoa di waktu malam. Tunggulah balasan daripada Allah SWT. Jangan kita buat zalim, bakar harta orang, curi harta orang, fitnah orang, sumbat orang dalam penjara ke apa, menggunakan kaedah jahat. Dia berdoa kepada Allah, Allah balas. Cuma cara Allah balas tu serah pada Allah lah. Itu dia doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, doa orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Sebab tu kait kepada hadis Nabi tadi, doa dekat-dekat dengan buka. Maknanya doa orang puasa kita lah, maknanya sehingga berbuka, maknanya doa orang yang tak penting puasa lah, tidak ditolak oleh Allah SWT. Cumanya jangan kita fikir bahawasanya Allah kata terima doa tak dapat lagi. Jangan fikir macam tu. Sebab cara Allah nak bagi kat kita, ada Allah bagi terus, ada Allah tunggu tahun depan. Tak? Ya? Maknanya, tapi disebut dalam hadis, doa ni memang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Mana Allah terima? Macam terima permohonan. Tak semestinya dapat tu, tapi permohonan awak sudah diterima. Maknanya sampai masa awak tak payah mohon dah. Sampai ikut giliran awak dapat. Permohonan nak dapatkan tanah Rizal Melayu contohnya. Permohonan sudah diterima, dah lulus. Boleh dapat. Kadang ada lagi, tunggu tahun depan ke 2 tahun ke, tunggu lepas mengundi, Perdana Menteri nak awak datang ke waktu tu. Maknanya dah diterima. Ada orang hantar tapi tidak diterima, tak dapat, kena mohon lagi. Begitu juga doa. Doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa orang yang berpuasa.
Tapi Allah nak bagi tu jangan kita anggap bila terima terus bagi. Bukan. Ada yang terus bagi. Doa. Sebab tu nak gunakan Ramadan ni, dah Nabi pun sebut macam tu, doa orang berpuasa, mintalah benda yang baik lah. Minta kaya. Kaya ni sebenarnya benda baik. Ya Allah, kayakan aku sebagai kaya orang beriman. Boleh? Minta kaya tapi beriman. Maknanya beriman ni dia akan jadi sedekah. Ya Allah, jadikan aku orang yang baik. Dan satu hadis Nabi lagi, Nabi suruh kita berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang bermanfaat kepada orang lain. Doa, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang memberi manfaat kepada orang lain selama-lamanya sehingga akhir hayatku. Ataupun ya Allah, jadikanlah aku orang yang bermanfaat kepada umat Muhammad ini. Doa gitu. Nabi suruh kita doa gitu. Ya? Doa untuk jadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Maknanya gunakanlah ruang Ramadan ini untuk berdoa. Lepas tu, kalau siapa nak kahwin lagi tu, kita maaflah saya gerai ya ni. Orang lelaki ya Allah, aku ni nak kahwin satu lagi. Kurniakan aku isteri yang solehah. Tak sungguh ni. Kita doa macam tu. Allah terima. Lepas tu bini kita berdoa juga, ya Allah, jadikan aku isteri solehah. Biarlah tok lelaki aku ni kahwin dengan aku seorang aja. Tu maknanya belakang. Doa lah kata. Ya Allah, biarlah aku jadi solehah. Dia minta macam tu dulu, minta solehah dulu, minta jadi baik dulu. Dan biarlah lelaki aku ni nak kat aku seorang aja. Kita tengok dah tak? Dia macam-macam alasan. Sebab apa awak kahwin dua? Sebab kahwin pertama dulu saya tak sembahyang sunat perkahwinan, kan? Usolli sunnatal arusi rak'ataini ada lillahi ta'ala. Kalau suami pula dia doa, dia niat usolli sunnatal arusi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Kan kita mula-mula kahwin dulu, kan kita doa, ya Allah, sajaku sembahyang sunat perkahwinan. Niat Allah tu sajaku sembahyang sunat perkahwinan 2 rakaat tunai imam Quran Ta'ala. Bini kita jadi makmum. Bini kita niat sajaku sembahyang sunat perkahwinan 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tu. Lepas tu bila sudah sembahyang tu, waktu itulah boleh pegang isteri. Waktu kahwin, lepaskan nikah boleh pegang. Tapi Nabi suruh pegang, itulah first kita pegang isteri. Kat mana? Kat kepala. Pegang atas kepala, berdoa, ya Allah, seandainya isteri aku ni orang yang baik, kekalkan kebaikan dia ni sehingga akhir hayat. Dan seandainya isteri aku ni kurang baik, engkau baikilah ia. Tu doa ke Melayu lagu tu. Siapa-siapa tak pernah buat doa tu, habislah. Sembahyang sunat tu waktu lepas akad nikah lah ni dah anak 2-3 nak buat tu tak boleh dah. Tak boleh dah, dia waktu tu je. Jadi kalau nak buat lagi sembahyang sunat tu, kena kahwin. Saya guna alasan tu kat isteri saya dulu. Walau bukan gitu pun. Tengok-tengok, buat apa abang ni kosa lagi, dia tanya. Abang tak ingat lah nak sembahyang sunat perkahwinan gitu tak. Tu abang nak sembahyang ni. Maaf lah saya gurau je ya. Saya gurau je. Begitulah ceritanya. Ceritanya berdoalah kepada Allah SWT. Allah tahu nak pilih doa siapa, gitu je. Jadi kalau bini doa, suami doa, tengoklah ya. Doa isteri ke doa suami yang diterima Allah Ta'ala. So, lelaki kita kahwin juga, maknanya doa dia sudah diterima Allah Ta'ala. Kalau dia tak, maknanya doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Gitu je. Jangan usinglah hak duduk belakang tu, para muslimat. Tak perlu risau ya. Sebab Allah Maha melihat dan Maha mendengar ya. Kita ni sebenarnya tak kira lelaki atau perempuan. Nak suruh baik, kita kena baik. Kita nak suruh bini kita baik, kita perangai kurang baik, tak ada. Sama juga orang perempuan, dia nak suruh suami dia baik, dia perangai asyik melawan je. Orang perempuan ni macam tu. Ya. Kalau dia bising sikit tak, kita kata, malu kau. Dia lagi kuat. Pesing orang perempuan, tapi kita tak boleh nak kata apa. Kita bising lah, aku ni ustaz lagi malu tak. Lagi kuat suara dia. Sebab tu lah Nabi suruh bila bergaduh rumah tangga, keluar. Keluar sebab apa?
Setan dia suruh tunggu. Sedap kan bergaduh. Nak kata balik ni kan. Begitu tuan-tuan. Ini keluar ya. Jadi kalau Ustaz Azhar tu kata orang perempuan ni memang dia mulut dia lagu tu. Mata dia pejam lagi, mulut dia bunyi dah. Tak? Mata pejam, mulut bunyi. Contoh tak? Kita sedar tengah malam ni buka lampu. Tak? Nak tengok anak tidur kok ada lipai ke apa pun. Bunyi mulut dia, mata dia pejam. Pecah lah pasal lampu ni. Silau lah pecah. Mata dia pejam tapi mulut dia sudah berbunyi. Ngawak lagi mana? Pesing dia ada. Maaflah, hujung tu dia ada gua sikit sebab kita nak tarik handbrake ni. Jadi semoga sama-sama kita dapat keberkatan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kalau bahasa kurang sempurna ataupun bahasa tu kurang menyentuh hati tuan-tuan perempuan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.